الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمدا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وجهاده واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق Allahul Azim. Sesungguhnya nikmat yang akan diberikan kepada manusia yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah syurga yang di dalamnya ada sebatang sungai yang dinamakan Sungai Al-Kautsar. Dan hendaklah kamu mendirikan solat, mengerjakan solat dengan kerana Allah semata-mata, dan hendaklah juga kamu melakukan ibadat kurban. Sesungguhnya orang yang membencimu wahai Muhammad, mereka itulah golongan batar, golongan yang terputus rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Kautsar, surah Makkiyah, mengandungi 3 ayat. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, tamu-tamunya marilah kita merafakkan kesyukuran hadirat Allah. Pada malam ini kita dapat menyambung pengajian menggunakan kitab Hadis 40 Matan Arba'in Syarah Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan insya-Allah kita akan lihat sambung daripada pengajian kitab ini, habiskan penghuraian pada hadis yang ke-6, iaitu tentang kedudukan hati. Betul ya? Jawab kedudukan hati, muka surat 150. Muka surat 150. Kita nak lihat apa lagi di antara yang Nabi SAW menyampaikan satu pesanan, wasiat ataupun pengajaran bagi kita sama-sama untuk kita mengamalkan dan untuk kita memperteguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengannya itu kita dapat menjadi manusia yang dipelihara iman dan juga akhirnya mendapat keredaan yang besar daripadanya. Dan di akhir hadis yang ke-6 itu Nabi ada menyebut, setelah Nabi menceritakan tentang perkara yang disebut itu ialah halal, haram dan syubhah, sehinggalah perkara yang perlu kita jauhi daripadanya. Dan akhirnya Nabi menyatakan, wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya qalb. Selalu kita dengar hadis ni, hadis yang di hujung tu ya, yang dipetik selalu hadis tu tentang hati, selalu dihurai, disyarahkan bagaimana yang dikatakan dalam badan manusia ni ada seketui daging. Kalau dia baik, maka baiklah seluruh badan. Kalau dia busuk, maka busuklah satu badan, menunjukkan jahatnya. Itu yang disebutkan Nabi kata adalah hati. Baik, maksud hadis itu begitu. Penghuraiannya di sini dikatakan, kata tuan kitab ini, Rasulullah SAW menerangkan pada hadis ini, iaitu ketahuilah bahawa di dalam badan ada seketui daging. Apabila ia baik, maka baiklah badan seluruhnya, dan apabila rosak, maka rosaklah badan sekaliannya. Ketahuilah itulah hati. Hadis ini adalah menjadi keterangan yang nyata, menerangkan hakikat yang tepat, kejadian yang tidak dapat dibantah, iaitu hati ataupun jiwa adalah pembentuk hidup seseorang.
Ada orang sebut jiwa, ada orang sebut hati, dan ada lagi orang sebut roh. Jadi macam-macam pengistilahan kalau disebut tentang hati. Ada yang kata hati itu, qalbu itu adalah jantung, pun ada juga. Kalau nak ambil dari fizikalnya, ya, hati itu katanya adalah jantung. Apapun hati ini bukan hati jasad, bukan hati yang kita boleh lihat. Hati yang dimaksudkan sini adalah jiwa rohani, iaitu kata Imam Ghazali, dia lebih kepada hati batin. Hati yang kita tak boleh nampak. Belah ni kita boleh nampak seketui daging, tapi hakikatnya hati yang dinyatakan di sini adalah hati manusia yang ada dua unsur. Satu unsur jasmani, satu unsur rohani. Maka apabila disebut tentang roh, yas'alunaka 'anir ruhi, wahai Muhammad, kalau ada orang datang kepadamu tanya tentang roh, kata Allah, qulir ruhi min amri rabbi, katakanlah wahai Muhammad, ya, roh itu adalah urusan daripadaku, kata Allah. Maksud kata Nabi pun tak boleh nak cerita banyak tentang roh, ya, Nabi tak boleh nak cerita panjang tentang macam mana roh dicabut daripada badan, daripada jasad. Yang kita faham, roh itu adalah nyawa. Dan ada tak kaitan dengan jiwa dan dengan hati tadi? Maka adalah. Sebab itu dia, kejadian manusia ni dia agak complicated. Kita nampak dia berhalus, terlalu seni. Bukan takat kita boleh nampak di luar, tetapi dalaman tu. Kan itu Nabi kata, innallaha la, apa dia Nabi kata, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nabi kata sesungguhnya Allah tidak melihat kepada luaran kamu, kata Nabi. Walakinnakum, nampak, akan tetapi walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat pada hati kamu, dan wa a'malikum, beserta dengan amalan-amalan. Sebab ada orang yang buat amal tapi dia bukan kerana Allah. Itu yang Allah nak tengok betul dalam hati, macam mana dia punya niat dia. Ada yang buat haji, buat umrah, yang Nabi kata ya hujju aghniya ummati linuzhah. Ada orang yang pergi haji umrah ni, yang kita dapat maklumat kan, hujan lebat, banjir di Arafah. Dia pun nak bergerak dah nak pergi Arafah ni. Ada yang kata ribut dan macam-macam lagi lah. Ada dalam internet, Facebook tadi, katanya Saudi tidak membenarkan dah, ya, jemaah haji yang dah sampai dah pun di Jeddah airport. Kata kerajaan Saudi, hampa patah balik, balik negeri hampa. Sebab kami ni nak jaga keselamatan jemaah haji dalam keadaan Mekah sekarang ni macam tu, banjir, kemudian dengan apa dia, hujan lebat dan macam-macam lagi. Wallahu alam lah, ya. Apapun kita doakan agar kita punya jemaah baik di sini dan juga di seluruh negara kita, lebih kurang 25,000 mereka selamat mengerjakan ibadat haji dan dapatlah pulang dengan haji yang mabrur. Nabi sebut tadi, ya hajju aghniya ummati linuzhah. Orang yang ada duit depa pergi haji umrah, dan tujuan depa linuzhah, melancong. Bukan tujuan nak baling jamrah tu baling betul, kan? Bukan tujuan depa nak sa'i tu sa'i betul. Bukan tujuan depa nak bermalam di Muzdalifah, wukuf di Arafah tu dalam keadaan yang rukun. Tapi depa buat tu ada udang di sebalik tom yam umpamanya. Itu pada bab haji. Pada bab korban ni yang tak lama lagi ni, berapa hari lagi ni, betulkan niat. Baik tukang sembelih tadi pun ada satu soalan, macam mana kalau sekiranya jawatan kuasa masjid menetapkan sekian-sekian bayaran untuk penyembelih, dan jawatan kuasa yang terlibat dengan lapah daging, agihkan daging dan sebagainya, kami bagi ekstra daging, Ustaz, macam mana? Saya kata kalau sekiranya penyembelih tu tak minta, kemudian yang buat kerja lapah, agihkan daging korban tadi dia tak tetapkan, nak bagi-bagilah, tak bagi sudah, umpamanya macam tu, dia tak tetapkan. Sekiranya kita nak bagi lebih ke dan sebagainya, itu terpulang, itu tak ada masalah, harus. Kalau sekiranya penyembelih kata, aku sembelih boleh, tapi syarat hari ni aku nak kena setiap seekor aku kena sembelih, maka kena bayar 1,000. Amboi.
Rega lembu pun 3,200 tambah 1,000, 4,200 tuan-tuan, tu belum kos yang lain. Oh, hari ni penyembelih dah macam penceramah. Hari ni kan jenis macam tu, penceramah tetapkan harga. Saya tak nak sebutlah mana-mana orang kan, ada. Saya ni tak boleh nak ni lah, apa dia Tuan Haji tanya PA saya. Ada jenis macam tu hari ni. Penceramah dah ada PA tu. Kejut beruk gitu kan. Tak mahu sebutlah, kawan-kawan juga. Kan, saya tak ada PA, tak ada masalah, direct je telefon je. Yalah, kita kan ceramah terkenal. Tapi ada jenis macam tu. Sebab apa PA ni? Sebab senang nak deal. Kalau kau tim 2,000 pun jadi ustaz tu kira tak nama busuk. Yang busuk PA, yang busuk awak letak sampai 2,500 satu jam ceramah. Ada yang macam tu tuan-tuan. Dah masalah lah. Kan, PA kata ni bukan apa ni, kos ni kami ada pejabat. Cong je tuan-tuan, pejabat taubat. Tak ada, saya tahulah kawan-kawan yang bagi tahu. Aku bukan ada pejabat pun, tapi saja nak cakap bagi tahu ada pejabat pun ada juga. Ya Allah, tak usahlah buat macam tu. Kan, walaupun kita dah naik, dah glamour, tak usahlah ber-PA ni. Ni semua kita kata ada ulang di sebalik tom yam tu. Kan, jenuh nak panggil ceramah nak kena PA. Sebab apa PA nak aturkan, bukan atur apa, atur deal pasal duit. Sebab penceramah segan nak bagi tahu saya punya rate sekian-sekian, satu jam 2,000. Kalau luar daripada Selangor lebih sikit lah, 3,000. Yang tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bukan penceramah di sini, di Zimbabwe, Jamaica ni tuan-tuan, jauh. Itu. Jadi penyembelih tak usahlah buat macam tu perangai, kan, menetapkan satu ekor. Jadi kalau ada penyembelih yang meletakkan harga satu ekor 300 umpama, tak usah ambil dia, cari orang lain, import daripada Perak ke, import daripada Johor, tak apa. Tak boleh kita menetapkan bagi penyembelih dan tukang lapah dan yang buat urus dia, tak ada upah, tak ada upahan yang telah ditetapkan. Tapi kalau sekiranya JK nak bagilah itu, itu keikhlasan. Jadi ertinya balik, apa pun kita lihat, hati ini menjadi asbab nak terima ibadat amalan seseorang, maka Allah melihat akan hati tadi. Sebab Nabi kata kalau dia seketui daging yang rosak, maka rosaklah seluruh badan. Sambung di bawah itu, hadis ini adalah menjadi keterangan yang nyata. Tadi disebut menerangkan hakikat yang tepat. Nak tengok betul-betul amalan, tengok pada hati. Kejadian yang tidak dapat dibantah, iaitu hati dan jiwa adalah pembentuk hidup seseorang. Dia pembentuk hidup seseorang. Di semayang, puasa, di berzakat, haji, baca Quran, berkorban dan macam-macam. Semua tu dia lihat pada hati. Maka hati tu akan disebut sebagai pembentuk amalan dan menjadi hidup yang betul. Tengok daripada hati dia. Dialah yang memegang peranan yang amat penting sekali dalam urusan menggerak atau memberhentikan atau memperelok atau mencederakan perbuatannya, sekalipun dia adalah terjadi daripada seketui daging. Nak jadi gerak ke apa benda tu yang Nabi dapat maklumat daripada Abdullah bin Mas'ud. Ada satu orang yang berhijrah dengannya, dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya Muhammad, ya Rasulullah, sahabat kita, kawan kita yang sampai ke Madinah baru ni, Yasrib baru ni, ya Muhammad, dia ikut kita sama macam orang lain, sahabat lain hijrah, Mus'ab bin Umair, Umar, Uthman, Ali. Tapi ya Muhammad, yang ku dapat maklumat yang tepat, yang betul ni, dia berhijrah ni sebab ada awek dia yang dah sampai ke Yasrib terlebih dahulu daripada dia. Jadi awek itu sebut, kalau sekiranya abang tak datang ke Madinah, abang tak akan dapat saya lah. Abang tak akan dapat saya. Kira abang king salam awal-awal abang nak kena hijrah bersama dengan Nabi SAW. Ada macam tu, ada macam tu. Ni bukan zaman hari ni, zaman Rasulullah. Zaman hari ni banyak lah, cukup banyak yang katakan nak seseorang ni, empah pula macam-macam. Macam kemarin, malam tadi nak ceramah dekat surau Al-Amin, AU 12 dalam tu kan, section 7. Jadi waktu on the way tu, telefon satu orang daripada Pondok Pasir Tumbuh, Kelantan. Jauh ni. Nama dia Siti Khadijah. Dia sebelum ni dah SMS saya, Ustaz, Ustaz boleh tolong usaha tak pergi Pinang, satu orang kawan Ustaz ni. Pula dah. Kan? Saya cukup minat dengan dia. Adalah nama Ustaz tu tak nak sebut lah kan, Kang pecah rahsia.
Jadi ustaz, boleh tolong tak ustaz saya ni, ya, ustaz pergi Penang dia sebab saya cukup berkenan, saya cukup minat dengan dia. Kata dia ni, dia daripada pelajar Pondok Pasir Tumbuh, Kelantan. Saya tak layan, malah kan. Yang ustaz tu memang dah kahwin, baru anak seorang, baru lagi dapat anak dan baru kahwin. Jadi telefonlah semalam, jenuh macam tu lah. Ni ustaz ni, saya ni ustaz kenal tak ni? Saya Siti Khadijah daripada Pondok Pasir Tumbuh. Bang, saya kenal Siti Khadijah tu. Baru dia telefon, jadi saya kata, apa masalah dia? Masalah ni ustaz ni lah. Saya tak tahulah ustaz, jenuh lah istikharah macam-macam dah. Ya, saya tengok tak ada orang lain. Saya betul-betul nak juga ustaz Z tu. Z dah sebut dah kan. Yang 4 ujung dia, tentang cari sendirilah. Jadi ustaz Z ni saya betul minat daripada dulu ustaz. Sebelum dia kahwin tu, saya tahu dia kahwin dengan satu orang, apa dia, budak pelajar perubatan Mesir kan. Jadi saya tahu isteri dia, saya tahu dia tu, dan ustaz saya tahu kawan dia. Boleh tak ustaz tolong Penang? Oh, saya kata jadi masalah ni, kenapa tak cakap saya kan, kenapa kawan saya kan? Kalau saya kan senang, contoh kan, tu contohlah. Jadi beberapa kali desak saya, ustaz tolonglah ustaz, saya ni minta tolong sangatlah ustaz, jadi orang tengah Penang kan bagi saya. Oh, teringat macam Siti Khadijah, isteri Rasulullah SAW. Tapi tak samalah kan, tak samalah Siti Khadijah ni. Walaupun dia janda juga. Dia kata dia janda mengaji Pondok Pasir Tumbuh, ya. Mungkin dia kahwin awal, dia cerai, dia ada anak 2. Dia janda, nak 1 orang ustaz ni, dia kata kawan ustaz ni. Saya cakap ginilah, kalau nak tanya sendirilah, saya kata saya tak naklah benda-benda macam ni kan, kang jadi masalah lain pula, saya kata. Sebab dia pun baru kahwin dan sebagainya. Okey tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ertinya tadi ada orang yang betul-betul macam tu, dia nak seseorang tadi melebihi daripada Allah dan Rasul. Okey, maka akhirnya yang lelaki tadi dia nak juga perempuan tersebut, lalu dia pun berhijrah bersama dengan Rasulullah sampai di Madinah. Cuma dia pergi lewatlah daripada Nabi sampai di Yasrib, Madinah. Maka kata Abdullah bin Mas'ud tadi, orang ni berhijrah dia kerana wanita yang dia nak kahwin. Lalu Nabi pun gelarkan dia sebagai Muhajir Ummi Qais. Muhajir tu maksud dia orang yang berhijrah. Ummi Qais, nama perempuan tu Ummi Qais. Yang tu maksud dia berhijrah tu kerana perempuan. Tu yang terbit timbul hadis yang pertama kita baca dalam kitab ni, al-hadisul awal. Kita tengok balik apa kata Rasulullah, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrah dia kerana Allah dan Rasul, maka dapatlah hijrah dia kerana Allah dan Rasul. Kita kaitkan tadi dengan kedudukan hati. Dia yang membentuk amalan tu nak Allah terima ataupun tidak pada hati. Sama ada amalan tu makbulan ataupun amalan fasid, terlihat dalam hati tadi. Boleh dilihat pada hati. Kalau hati dia ada niat selain daripada Allah, tu yang disebut tadi, tuan kita kata rosak. Dia bukan kerana Rasul, bukan kerana Allah, tapi kerana perempuan. Nabi sebut, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Nabi kata kalau siapa yang berhijrah dia kerana dunia sekalipun, maka dia dapat apa yang dia nak kerana dunia. Yang disebutkan tadi juga, awim ra'ati yang kihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maksud dia apa yang dia niat itulah yang dia dapat. Itu maksud fahijratuhu, ya, ma hajara ilaih. Maksud apa yang dia dapat, apa yang dia niat tadi. Bukan niat dia kerana Allah, maka niat kerana dunia, niat kerana perempuan, maka dapatlah kerana dunia dan perempuan yang dia nak dinikahi ni. Hadirin sekalian, ini di zaman Rasulullah berlaku ni. Zaman Rasulullah hari ini cukup banyaklah yang buat macam-macam amalan, tapi bukan tujuan dia kerana Allah dan bukannya tujuan kerana Rasul. Begitu jugalah pernikahan, kahwin kerana nak seks, yang tu kita nampak pun banyak, bukan kerana Allah, bukan kerana Rasul. Kahwin nakkan harta benda orang perempuan pun banyak juga. Macam-macam masalah hari ini yang kita boleh dengar. Telefon ni boleh katakan setiap hari lah. Kadang-kadang mari SMS telefon ni masalah rumah tangga. Yang tadi daripada Johor nak kahwin, bukan nak kahwin lah, nak suami dia nak kahwin 2, kemudian macam mana saya ni ustaz, kira patutkah saya ni menjadi isteri dia lagi, macam-macam. Kemudian dia disihir, kemudian berhenti kerja, engineer, jurutera,
pagi lagi telefon tadi juga daripada Johor. Macam mana Ustaz? Saya setahun tak bekerja sebab saya kena sihir, kemudian hidup saya tak tahuan. Dalam waktu setahun saya tak bekerja, isteri saya yang support, yang belanja duit rumah pun semua, bayar duit kereta rumah pun isteri saya. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya buat rawatan-rawatan, kemudian sekarang ni dah sihat macam biasalah. Cuma tak bolehlah kerja tempat yang lama. Jadi dalam keadaan saya ni nak mencari kerja balik. Tiba-tiba isteri saya tak nak kat saya dah. Ada macam tu. Anak 2 orang. Ya, sampai isteri saya pergi mahkamah suruh saya cerai, kalau tak nak cerai kira kita fasaq. Isteri minta fasaq. Saya kata takkan macam tu kot. Saya kata tak Ustaz. Dia kata ya. Tak ada alasan konkret tak yang dia minta cerai daripada you? Boleh tak you cerita sikit lah, ya, explain sikit kot dari sudut seksual ke dan sebagainya. Yang tu tak ada masalah Ustaz. Setakat sihir je benda tu okey, elok, tak ada masalah, sihat. Saya kata kalau benda tu sihat kira okey lah kan. Tak ada masalah. Cuma dari sudut kewangan, kalau sebab itu punca isteri tak nak teruskan hidup dengan you, saya kata tak betul lah. Yang ni nak kena ubat balik isteri. Kok isteri pula kena sihir. Saya kata tu kan, manalah tahu, dah habis suami pula isteri pula kena. Sebab tiba-tiba suddenly isteri kata, bang saya tak nak dengan abang, saya tak nak dengan abang. Sekarang ni duduk berasingan. Kesian, seorang jurutera engineer. Itu cerita orang lah tuan-tuan, ya. Macam-macam akhir zaman ni cerita tentang suami isteri. Okey, sambung balik. Bila mana disebut di perenggan yang seterusnya, muka surat 151, Rasulullah SAW telah menjelaskan bahawa hati yang baik menyebabkan segala badan akan menjadi baik. Hati yang baik menyebabkan segala badan, maksud kata daripada atas sampai bawah, ya, akan jadi baik. Demikian pula sebaliknya, kalau dia busuk maka satu badan daripada atas kepala sampai bawah ni akan jadi busuk. Kemudian hati yang baik adalah hati yang sentiasa ingat kebesaran Allah, mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya, menghindari daripada perkara-perkara yang syubhah, takut terjatuh kepada perkara yang haram. Itu maksud hati yang sentiasa mengingati Allah, itu hati yang baik. Sebab itu Allah kata innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Qalbi lagi, hati lagi. Allah kata orang yang beriman ni bila mana dia mendengar Allah, maksud kata akbar, Allahu akbar, azan umpamanya, Allahu akbar, wajilat qulubuhum, hati dia getar. Getar ni takutlah, takut. Macam dalam Facebook, dalam sinar pun dah heboh dah kan, di mana Port Dickson, Tok Kong yang ada kalimah Allah, terpancar pada waktu malam. Siang dia tak ada, rupanya dia punya ukiran kuil tu, ketuk-ketuk apa benda tu, dia punya ialah design tu, bila malam terpancar alif lam lam ha. Bukan tujuan tukang buat kuil tu dikatakan dah 100 tahun, lama dah. Tiba-tiba keluar nama Allah dekat kuil Tok Kong, dekat Port Dickson. Surat khabar dalam Facebook pun dah ada keluar. Katanya bukan disengajakan nak buat alif lam lam ha di Tok Kong kuil tu, ya, tapi dia punya dia bentuk yang depa buat design tu, bila waktu malam keluar alif lam lam ha. Jadi orang berimpun tengok, weh, ada Tuhan dekat situ pula. Maksud dia kalimah alif lam lam ha tu. Maksud kata nampak ada lagi orang-orang beriman ni, depa bila tengok alif lam lam ha ni dia jadi peka tak, dia alert. Masih lagi ada lagi. Tengok pula buka apa dia daging korban kan, belah. Kemudian dekat daging tu pun ada alif lam lam ha. Kemudian tunjuk pada wartawan surat khabar, masuk kecoh satu Malaysia, dekat daging korban ada kalimah alif lam lam ha. Nampak? Makna kata ada orang Islam lagi yang nampak alif lam lam ha tu rasa takut tak? Takut, dan juga kata, ui, ajaib ni, takjub, cukup menakjubkan. Kemudian ibu-ibu belah terung pula, nak buat gulai lemak terung ikan masin. Tengok tang terung tu pun ada terung bulat tu, ada alif lam lam ha. Wih, terkejut, nampak macam mana boleh ada alif lam lam ha. Kemudian yang kaki pancing pula ikan ruan, tengok tang kulit sisik ikan ruan tu ada alif lam lam ha. Semua hari ni nak tengok alif lam lam ha. Awan pun mengukir kalimah alif lam lam ha. Allah juga yang tu innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kita mengharapkan agar hati kita macam ni, tak kira di mana pun ada alif lam lam ha, kita rasa Allahu akbar. Itu yang disebut ada hati yang bersih. Bukan takat wajilat qulubuhum, Allah
tambah lagi, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dia punya iman ni bertambah apabila dia membaca ayat-ayat Allah ataupun terjumpa ayat-ayat Allah. Ayat Allah ni ada dua. Satu ayat manzurah yang boleh dilihat. Yang kedua ayat yang disebut ayat maqru'ah yang tak boleh, yang kita tak nampak pun tapi kita boleh baca. Itu yang dikatakan makruh. Makruh ni maksud dia yang dibaca. Tanda kebesaran Allah tadi kita boleh lihat pada dua wajah. Satu, kita boleh tengok manzurah. Kita tengok alam, matahari, bulan, bintang, bumi, pokok, ya, dan macam-macam lagi lah. Yang kedua, makru'ah. Tanda kekuasaan kebesaran Allah melalui ayat Al-Quran. Kita dengar tilawah peringkat kebangsaan dalam TV, kemudian antarabangsa. Tapi tak seperti mana Maharaja Lawak dengan Raja Lawak lah kan. Yang tu memang menjadi idaman, menjadi kesukaan anak-anak remaja kita, termasuklah mak-mak remaja tu. Kalau tengok super spontan tu, ya Allah, melompat-lompat tuan-tuan macam buruk mak ya tu. Kan super spontan tu, siapa berlakon? Tak nak sebut, tak sebutlah kan. Mari dengan karut komedia melompat-lompat. Tapi kalau tilawah peringkat kebangsaan antarabangsa, tak tahu nak cakap. Ada tak masalah dalam hati kita kalau kita baca tadi? Hati yang sentiasa ingat kebesaran Allah. Maksud kata apa dia? Hati yang sentiasa zikir. Kalau sekiranya kita dengar ayat Quran ni kita tak nak dengar, kita terdengar ayat Quran dalam radio IQ umpama, boleh ambil apa dia 103.3 radio era, cepat-cepat tukar radio era. Tengok dengar pula lagi radio Selangor FM pun ada mengaji Quran, cepat-cepat tukar 96.7 Abang Jam, I follow, yang tu radio Sinar FM. Dia tak boleh dengar ayat Quran ni, dia telinga dia jadi tak tahu macam mana ni. Telinga dia jadi berat, dia jadi macam macam pekik, macam menyakitkan telinga ataupun bising, keterlaluan. Dia tak boleh dengar ayat-ayat Quran. Macam orang kena gangguan. Kita azan pada orang yang kena gangguan, tengok dia punya reaksi macam mana. Oh, tak boleh tahan, menggelupur. Azan dia telinga kanan, azan dia telinga kiri. Tu orang yang sedang sakit rohani. Bila mana kita azan, nampak rohani dia sakit tu, hati dia sakit, dia tak boleh dengar ayat-ayat Quran. Azan sekalipun dia tak boleh. Tu bila azannya, bila dia keluar rumah azan dah tuan-tuan. Itu kan waktu time tu cantik dah, memang dia tepat dah. Azan pukul berapa? 7:04 minit lah ni. Ya, dia pun keluar 7:04 minit. Baru 2 langkah kaki keluar daripada rumah, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kata bila azan dia keluar rumah. Bila dia keluar rumah azannya. Orang macam ni dia tak nak dengar azan ni tuan-tuan. Kerana itu hati dia ada masalah, penyakit sudah menimpa hati dia, penyakit yang disebutkan tadi, penyakit hati. Lalu Nabi kata yang bersangkutan dengannya iaitu penyakit wahan. Apa maksud wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dia cinta dunia kemudian dia benci kepada kematian. Yang tu penyakit yang menimpa seseorang. Dan yang ni bila mana menimpa ke atas diri dia, kalau dia tak cepat rawat, kalau dia tak cepat rawat jiwa dan hati dia dengan agama Allah, maka akhirnya dia akan tumbang, akan terplanting iman dan juga takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Bahkan nampak kita lihat bila hati yang sentiasa bersih itu juga dia akan menjauhi perkara-perkara yang syubhah. Bukan kata yang haram, yang syubhat pun dia tak nak. Yang syubhat pun dia tak nak. Haram tu memang mentelah lah, kita tahu, dia tahu benda tu haram. Yang syubhat, yang syubhat yang kita dah belajar apa benda-benda yang syubhat, yang samar-samar, yang tak clear, yang tak jelas. Dia punya kedudukan sama ada benda tu halal ataupun haram. Yang ni aku fikir lebih baik aku tak nak. Sebab Nabi kata faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Sebab dia boleh menghormati dan boleh memuliakan agama. Bila mana kita buang, kita tak nak kepada yang syubhat. So orang yang hati dia bersih tadi macam tu, kemudian hati yang bersih ni dia sentiasa menjauhi larangan. Tu yang katakan wara' ni. Wara'un maksud dia apa dia? Wara'un iaitu orang yang memelihara diri daripada buat dosa. Bila bukan kata dosa besar, dosa kecil. Bila nak buat dosa kecil, tiba-tiba aku ni nak jaga kewaraan. Maksud dia aku punya wara' ni aku dah jaga daripada awal lagi dah. Sekarang ni aku nak jauhkan daripada benda-benda yang boleh mengakibatkan dosa kecil. Orang macam ni selalulah dia buat benda-benda yang baik tuan-tuan. Termasuklah puasa sunat Zulhijjah.
Sebab orang warak ni dia nak menjaga. Dulu cerita. Kan, siapa tengok semalam dalam cerita Taubat Samsing? Mungkin ada ribu-ribu kot tengok sempat semalam kan, cerita Taubat seorang Samsing. Waktu dia Samsing tu saya ceritalah, membujur lalu melintang sapu, habis tuan-tuan. Rita Rudaini pun dirogol kan, bunuh orang macam-macam. Dalam cerita itulah di flashback balik macam mana dia rogol orang. Waktu tu Rita Rudaini sedang berzikir. Dia kopik pintu rumah, kemudian terus terekam Rita Rudaini. Kemudian dia gedeguk, dia rogol Rita Rudaini. Cerita waktu jahat ni, Samsung ni curi barang orang, kacau orang. Takdirnya dia dibelasah oleh orang kampung, kemudian teruklah, hampir-hampir mati. Waktu itulah dia bertaubat kepada Allah. Waktu itu dia bertaubat kepada Allah. Jadi yang menjaga dia tu, saya lupa nama pelakon tu, bini dia cukup geram lah. Disumbat macam-macam, nak ambil engkau, nak hari ni, melemah kawan tu dibuatnya. Dia dah teruk dah tuan-tuan, kepala ni dah patah, dia tak boleh ke mana dah. Jadi yang suami dia cukup bukan sayang, macam mana dia kata, ini yang kata ni, walaupun macam mana jahat orang tu, dia kata kita tak boleh menjadi hakim mengatakan bahawa dia ni tidak diterima ampunnya oleh Allah ataupun dosanya oleh Allah. Maksud kata apa dia, jangan kita menjadi hakim yang mengatakan bahawa dia punya dosa ni tidak diampuni oleh Allah. Jangan. Saya dah cerita pada tuan-tuan dulu, yang dikatakan siapa dia, yang disebut Amin kumpulan Al-Ma'unah, lama dah cerita tu kan, mati dihukum gantung. Pengarah penjara Sungai Buloh tu cerita direct dengan saya tu. Ustaz ni saya nak bagi tahu Ustaz, Amin ni depan mata saya Ustaz. Depan mata saya tengok waktu dia nak dihukum gantung, waktu dah lenglai dah. Dah tak bermaya dah waktu tu. Bagi saya lah, saya tengok tu Ustaz, I saw with my own eyes. Saya tengok betul-betul di depan mata kepala saya tengok Amin ni mati sebelum dia gantung. Mati sebelum dia digantung. Ini cerita pengarah penjara Sungai Buloh yang menyaksikan pada waktu itu bagaimana Amin, orang yang pertama digantung di hospital, di penjara Sungai Buloh. Orang yang pertama digantung di penjara Sungai Buloh, Amin Al-Ma'unah. Sebelum ni hospital Taiping, Kajang, yang ni orang pertama. Jadi saya sebagai pengarah, saya tengok dan adalah magistrate pun ada, kemudian doktor pun ada, warden saya yang bertugas menjalankan tugas hukum gantung ke atas Amin Al-Ma'unah. Saya tengok Amin ni waktu itu dia mati sebelum dia digantung. Sebab waktu tu waktu disujud, kemudian kami angkat dia. Itu permohonan permintaan Amin Al-Ma'unah yang terakhir sekali. Tolong angkat saya waktu saya sujud. Kemudian bila angkat waktu itulah yang saya yakin Amin mati sebelum dia digantung. Cerita ni panjanglah kan, cuma saya ringkas waktu itu. Sebab apa dia? Sebab pengarah beritahu 7 tahun Amin ada di penjara Sungai Buloh ni. Yang kata ketua kumpulan Al-Ma'unah, dia punya ibadat Masya Allah cukup hebat. Semayang malam, siang malam, bertaubat kepada Allah, baca Quran, puasa sunat. Saya tahulah Ustaz, warden-warden saya bagi tahu pada saya maklumat-maklumat yang berkaitan dengan Amin ni. Kalau katakanlah dia ni hukum 20 tahun je penjara, barangkali dilepas awal lagi dah sebab dia berkelakuan baik. Tapi hukuman tetap dia dihukum gantung sampai mati, itu tak dapat dia nak tolong. Kan, tak dapat dia nak tolong. Makna pengarah penjara tak boleh nak buat apa-apalah, sebab itu sudah diputuskan oleh yang arif hakim. Kalau benda tu betul lah, kalau benda tu tak betul, dengan hakim, dengan pendakwa, hampa esok kena godam dengan Tuhan. Jangan main kan. Buat benda ni, benda yang nak kena betul-betul, faham betul-betul kes, okey tak apalah. Kalau hampa arif betul-betul tanpa sebarang tekanan, hampa buatlah. Tak ada masalah. Kan? Tanpa sebarang tekanan, ikut ilmu yang dipelajari. Pendakwa dah macam-macam bukti itu ini, kemudian hakim buat keputusan. So selamatlah. Tapi kalau hakim, pendakwa dapat tekanan daripada mana-mana pihak, esok dalam negeri akhirat hampa dipertanggungjawab, divisualkan balik, macam dibuat balik, macam kira maknanya kes diulang balik tuan-tuan, dibicarakan balik. Macam tu juga Al-Tantuyah, sama ni tuan-tuan benda ni. Kalau dunia hampa lepas, esok dibicara balik, di akhirat bangkit balik Tantuyah tuan-tuan, jangan main ni cerita ni. Itu nak sebut tak ada orang yang boleh lepas daripada penglihatan penghakiman Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah aku, kata Tuhan,
hakim yang seadil-adilnya, yang betul-betul arif, Mahkamah Agung Allah Subhanahu wa taala yang tu al-adalah wal ihsan. Allah yang adil dan ihsan, yang ada kebaikan. Hari ini kita belum tentu lagi. Kalau di Indonesia hakim pendakwa boleh dibeli, boleh dirasuah, Indonesia lagi hebat kan. Jadi kita minta kalau boleh mudah-mudahanlah hakim kita, tak kiralah di Shah Alam ke, di belah Kelang ke, di dalam negara kita Justice Palace ke apa benda ke, kan, Istana Kehakiman Putrajaya, buat kerja betul-betul, insya-Allah mudah-mudahan sebelah kaki hampa masuk syurga, ya. Jadi kalau tak betul, ingat, hampa kena faham sebelah kaki hakim ni dah masuk neraka. Kalau betul baru tarik balik sebelah kaki dia, tuan-tuan. Kalau tidak, dua-dua habis. Al-bantayun wal sapuyun wal godanmun. Tu godam tu balun lah, tuan-tuan, kan. Tuhan balun esok teruk lah. Jangan pula tuan-tuan dah nak jadi hakim macam ni malah jadi hakim. Tak, bukanlah maksud macam tu. Jadi maksud kata jangan ada satu rasa takut kepada mana-mana pihak yang menekan. Buat kerja ni kerana Allah Rasul, mudah-mudahan hakim, pendakwa dan sebagainya mendapat pahala ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ertinya tadi bila kita lihat perkara yang berkaitan dengan haram, orang yang menjaga hati dia, dia tak ambil. Yang syubhat dia tak ambil. Bahkan kalau benda-benda makruh ni pun orang warak ni dia tak ambil. Tang rokok tu dah tentulah dia tak ambil, kan, walaupun ada kata haram, walaupun ada ulama kata makruh. Jadi orang yang warak ni sebab dia jaga hati dia bersih, dia tak nak buat kotor, tuan-tuan. Hati dia bersih ni, dia tak nak walaupun setitik kekotoran dalam jiwa, dalam hati dia. Macam kita lah, tempat ni bersih ni, tempat semayang. Kalau ada orang buang tisu ataupun apa-apa yang sampah, kita kata tak patut, tak patut, sebab ni dalam kawasan masjid. Kita tengok tempat ni bersih, takkan kita nak buat kotor. Maksud kata hati kita kalau bersih, takkan kita nak buat macam tu. Mesti kita cepat-cepat buang. Kalau buat kotor, sengaja ke tak sengaja, kita cepat-cepat buang. Nabi waktu ada satu sahabat pergi ludah kahak di depan ni bahagian kiblat ni, ya. Lalu Nabi pun beritahu pada dia, kenapa kamu berkahak ataupun buang ludah di depan ke arah kiblat ni? Nabi kata, lepas ni jangan buat perangai macam tu. Kamu tahu tak ni kawasan masjid? Nabi bukan kata marah emosi, tapi Nabi marahnya bertempat. Ya? Tak ada pasal kemudian ludah depan ni, dekat kiblat ni. Kita kata something ni, kita kata, kan. Jadi kita nampak orang yang macam ni tak betul lah, sebab dia buat kekotoran di dalam tempat yang suci. Lebih lagi pula kita kata dewan solat boleh ludah dengan kahak, walaupun kahak tu bukan kategori najis mughalazah, bukan najis mutawassitah, bukan najis mukhaffafah sekalipun, kan. Kahak elio macam tu je, tapi Nabi larang. Sebab apa? Tegahan Nabi tu melihat kepada sifat orang yang mudah sangat ludah dan don't split, kan. Jangan ludah yang tu. Dalam kereta pun dah tulis dah, dalam taksi, cab pun dah tulis do not throw rubbish out of the car. Jangan buang sampah daripada dalam kereta. Kita apa peduli? Dia buat style dekat India jangan ceritalah, tuan-tuan, kan. Can throw anything anywhere, any place. Tu di India, depa boleh buang apa benda jenis kotor ni, tuan-tuan, hinguih dalam masjid pun boleh macam tu. Jangan kita buat, sebab kita ada etika, kita ada etik. Maknanya kita kena jaga, kebersihan sebahagian daripada iman, sebahagian daripada akhlak, sebahagian daripada tingkah laku Nabi SAW. Itu maksud kebersihan ni kita nak kena jaga, bukan keteluaran dalam iman. Kemudian disebut lagi, dengan demikian turutlah baik sekalian badan, terhentilah anggota daripada berbuat sesuatu yang ditegah, dan hati yang rosak ialah hati-hati yang telah dipengaruhi serta dikuasai sepenuhnya oleh hawa nafsu dan syahwat yang jahat, hingga tidak diendahkan lagi segala perintah, segala yang diharamkan atau yang syubhat. Baginya yang baik adalah kerana kelazatannya, kesukaan dan kesenangan. Jadi orang yang macam ni dia tak tengok dah pada benda-benda yang kotor. Dia anggap benda ni benda yang enak, yang lazat bagi dia. Walaupun orang pertikaikan daripada mana duit ni sampai boleh beli rumah 7.2 juta, kan, umpama contoh. Tiba-tiba rumah 7.2 juta hadiah pula kawan tu, tak melompat. Kalau kita pun ibu-ibu yang ada anak macam tu, melompat tak melompat kita. Anak menteri, rumah 7 juta boleh hadiah pada orang. Allahu Akbar. Nak tanya ni, kamu ni budak
lagi, kamu kerja apa? Kalau kamu CEO pun berapa tahun, dapat ke kamu beli rumah 7 juta, persentajnya banyak yang bagi cash daripada berhutang di bank. Tengah orang pertikai kan, nampak? Nak kena siasat benda ni, puak-puak ni tuan-tuan. Depa mentang-mentang puak depa orang yang hebat, ada kuasa, kemudian ya, tak rasa macam puak depa ni boleh ditumbangkan. Walaupun dah berapa kali dah election dah, aku rasa puak aku ni tetap selama-lama dulu, kini dan selama. Yang tu depa jadi lemak. Depa jadi lemak. Depa balon lah duit apa yang boleh tuan-tuan. Kan? Depa balon kemudian jangan aku seorang ni, agihkan pada yang lain pula. Ni anak yang kedua, anak ketiga, anak yang keempat. Tu contoh for example lah. So bila depa dah ada kuasa, duit banyak, projek banyak. Yang ni nampak boleh hadiah 7 juta punya rumah. Agak-agak duit dia punya cash money ni tuan-tuan, baik di bank dan juga tempat-tempat lain. Ya, kalau kata 7 juta harga rumah, kurang-kurang dia ada 20 juta lah kita kata duit dia punya, saving dia, simpanan dia. Tak tahulah Switzerland Bank ke, Swiss Bank ke, ataupun bank-bank mana yang lain. Orang macam ni tuan-tuan, dia ambil duit cara betul ke ataupun cara tak betul. Itu tuan-tuan boleh fikir. Tapi lah orang Melayu ni, dia panas-panas pun paling lama pun sebulan je menggelegak minyak naik tuan-tuan. Sekejap aja. Mula-mulanya hantu raya macam-macam. Daripada naik kereta, naik motor sudah tuan-tuan. Marah sangat ni minyak naik. Aku naik motor, lepas ni tobat aku tak naik kereta pun, aku tak naik kereta dah. Dan sebulan, mari hujan lebat macam tadi. Tak pasal lah kan, dengan basah kuyuk habis dengan telur-telur pun kecut, sudahnya akhirnya naik kereta balik lah. Tadi minyak naik lah, yang tu dulu-dulu sebulan dah sejuk dah. Orang Melayu ni tuan-tuan, takat sebulan sejuk, lepas tu habis dah. Yang katakan kita hari ni marah pumpang-pumpang, sama juga ni 7 juta ni sat ya, lepas tu tak payah ingat dah tuan-tuan, dah seronok sejuk, tak ada apa dah. Dulu punya cerita, tak apalah, kita pun bising-bising, bukan ada apa pun. Nampak? Perangai orang Melayu ni, bukan orang Melayu sini, orang Melayu di jauh ni tuan-tuan, orang Melayu di Kampuchea ni. Jadi maksud kata apa dia, kalau kita hari ni tengok macam tu keadaan, kita tak ada buat apa-apa, itu yang seronok tu, itu yang seronok ya. Ketirisan daripada laporan audit macam-macam ni, sebab mereka buat macam tu tak takut kepada Allah. Hati mereka ni macam ni tadi. Kalau orang yang beriman nak buat ke macam tu, ni duit rakyat ni. Yang K-pop kata, yang tu kata bukan duit kerajaan, yang ni kata, nampak Tan Sri Amrin Buang kata apa dia? Duit ni daripada duit kerajaan. Siapa nak jawab ni tuan-tuan? Nampak? Tan Sri Amrin Buang ni tak kira hampa nak kata-katalah, tapi aku tahu duit ni daripada kantung kerajaan, keluar dalam surat khabar. Oh, yang kata depa dok mana ini duit daripada orang, kemudian depa masuklah dalam ni kementerian, ni duit daripada syarikat company. Depa tak tahu nak masuk kat mana, masuk dalam kabung kementerian. Jadi ini bukan duit kantung kerajaan ni. Mana satu yang betul? Yang ni betul ke yang ni? Bukan sikit tuan-tuan, berapa juta K-pop daripada Korea. Bukan ada benda apa pun saja, syok-syok, seronok-seronok nak layan kan, supaya orang lalai. Ni hari ni tuan-tuan, hari ni kalaulah kita nampak di bawah elok, yang atas tak elok, oh jadi masalah ya. Sebab itu kita nak kena tengok betul-betul, faham betul-betul hidup hari ni ya. Kalaulah maksud kata kita nampak pemimpin bernafsu jahat, yang bawah ni, yang bukan dipimpin ni pun akhirnya akan terpalit, na'udzubillah min zalik. Sebab itu kita ada jihad melawan kemungkaran, jihad melawan kejahatan. Itu yang terbaik yang sedang berlaku di Mesir. Sebab jihad melawan kemungkaran kejahatan ni adalah suatu tuntutan fardu. Kalau tidak, kita tak boleh lihat Islam tu Islam agama yang syumul, Islam yang memerintah. Takat law ni tak boleh nampak lagi tuan-tuan. Yang kerajaan Selangor nak buat seminar penghayatan syariat Islam kan, buat dekat Dewan UNICEF Shah Alam. Bagus, jemput para alim ulama, kemudian bahaskan macam mana ni yang katakan syariat Islam ni boleh ke tak boleh buat lagi ni undang-undang Islam. Sebab dah teruk sangat ni, bab muamalat pun kita nampak ini katakan muamalat Islam, tapi dari segi pada zahirnya kita nampak tidaklah Islamik sangat. Yang katakan Islam ni pada apa? Ada orang pertikai. Kemudian tengok pula dari sudut apa lagi? Perundangan umpamanya, macam mana yang dikatakan perundangan Islam? Semakin banyak lagi anak luar nikah yang lahir. Kemudian perkara-perkara yang berkaitan dengan zina, khalwat, kemudian rogol, macam-macam yang kita dengar semakin menjadi-jadi. Jadi perundangan Islam dia ada sifat dia preventif, ya, prevention of the crime. Kemudian apa lagi disebut sebagai protection of the public. Kemudian dia ada retributive,
dia ada reform of the offender, kemudian dia ada educate the public. So kalau ambil perundangan Islam, syariat Islam yang sebenar, ni ada ni, yang kata 4-4 ni ada ni tuan-tuan. Tak usah risaulah. Prevention of the crime, dia ada sifat mencegah kesalahan jenayah. Yang kedua pun tadi disebut protection of the public. Dia akan protect masyarakat awam. Orang nak buat jahat, nak rogol anak orang, nak ragut, nak curi, dah tak berani. Nak tembak tak pasal, tak berani dah. Sebab hukuman yang lebih berat, yang bertepatan dengan sifat manusia yang Allah jadikan secara tabi'i ataupun fitrah. Yang ketiga, dia ada retributive. Dia ada balasan yang setimpal. Mencuri, maka potong tangan umpama. Zina, yang azani muhsan, azani ghairi muhsan. Kedua-duanya ada cara macam mana kita nak hukum pada penzina yang sudah berkahwin, yang ada anak, yang dah ada isteri ataupun ada suami, maka rejam sampai mati. Yang belum berkahwin, azani ghairi muhsan, maka hendaklah disebat dengan 100 kali sebatan. Nampak? Ini retributive. Kemudian ambil lagi apa dia? Reform of the offender. Tengok pula drug addict yang jenis dadah ni, masuk pusat serenti 70-80% orang-orang Melayu kita. Malu tak? Malu tuan-tuan. Tapi tak boleh nak selesai. Yang bicara kemudian keluar balik, yang bicara 2 kali keluar balik baru ni. Ya, siapa ke apa nama dia? Apek ke apa benda nama dia kan? Yang nak pelawak tu 2 kali keluar masuk, tak ada masalah. Wallahu alam apa silap di situ. So kita nak betul-betul retributif ni satu hukuman yang setimpal. Kalau depa ni dia mencuri dengan cara hukuman mencuri. Kalau depa berzina dengan cara hukuman berzina. Begitu juga dadah dengan, kalau kita tak nak jenis boleh lepas, kemudian boleh nyanyi sayang menyayang, seronok puak-puak ni sebab dia ada nama, sebab abang-abang yang ada di sana pun duk seronok dengar dia menyanyi. Akhirnya lepas tuan-tuan. Suara dia suara mah. Iyalah suara mah. Yang dia buat tarik, yang dia mencalarkan image Melayu. Sebab apa dia? Kerana apa? Kerana dadah. Nampak? Kita tak hira dah. Yang ni lah hidup akhir zaman ni dia jadi macam tu. Dan yang seterusnya, yang keempat, dia ada educate the public. Dia mendidik masyarakat. Kalau ambil hukum perundangan Islam yang sebenar, barulah kita nampak bercahaya, barulah nampak ada sinar. Kalau kita duk layan hari ni yang lama tuan-tuan, tak selesai. Bukan kata selesai, akan lagi bertambah dahsyat lagi keadaan yang akan datang ni. Wallahu alam, Allah saja yang mengetahui. Baik, kemudian dikata di sini juga, dan hati yang rosak itu ialah hati-hati yang telah dipengaruhi tadi dengan nafsu syahwat, hingga tidak lagi diendahkan segala perintah Allah dan segala apa yang diharamkan oleh Allah. Bagi dia, benda itu adalah benda kesukaan dan kesenangan. Dengan demikian, rosaklah pula sekalian badan dan anggota, kerana menurut kehendak hati yang rosak dengan membuat segala larangan yang menyebabkan bencana bagi diri, akal, kehormatan dan harta benda. Pendek kata, hati adalah raja bagi sekalian anggota. Sekalian anggota mentaatinya, tidak menyalahinya. Kalau ia menjadi raja yang baik, sekalian anggota menjadi raja yang baik. Yang disebut raja ni ialah Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali menyatakan hati ni adalah raja. Diibaratkan sebagai seorang raja hati. Kalau dia mengarahkan bala tentera dia, apa dia bala tentera? Panca indera. Mata, telinga, lidah, kemudian tangan, perut, kemaluan, kaki. Yang tu adalah panca indera dan juga anggota badan. Itu disebut sebagai bala tentera. Kalau Imam Ghazali kata raja ni, hati ni, dia arahkan bala tentera buat jahat, tu yang katakan kita nak kena jaga hati ni, yang kata raja ni. Kan? Jangan sampai disebut beraja di mata, bersultan di hati. Apa yang dia nak, dia tak peduli. Itu ikutkan hati, mati, ikutkan rasa, binasa tuan-tuan. Jadi kita kena lihat hati ni, biarlah dia ada kawalan. Biar ada kawalan. Jangan ikutkan nafsu sarakah tadi. Jangan sampai nafsu yang ada tadi, nafsu yang amarah. Inna nafsa la ammaratu bisu, kata Allah. Surah Yusuf ayat 53. Sesungguhnya kata Allah, nafsu ke arah cenderung dia untuk buat kejahatan, untuk buat kefasikan. Ini jalan jahat. Jadi kita nak kena jaga hati tadi dengan perbanyakkan zikrullah. InsyaAllah mudah-mudahan hati kita akan menjadi tenang. Dan disebutkan lagi, kalau ia menjadi raja yang baik, sekalian anggota menjadi rakyat yang baik. Kalau dia yang baik, hati yang baik, dia akan arahkan seluruh anggota badan buat benda baik. Kaki, tangan, kemaluan, perut dan sebagainya tadi, buat perkara yang baik. Itu tugas, menjadi satu tugas bala tentera tadi, sebab dia dah dengar cakap raja yang baik. Kalau sebaliknya tadi, rosaklah, maka kerana ini, maka wajiblah tiap-tiap orang
memelihara kesucian hatinya, kerana di hatinya terletak segala punca dan sumber segala sesuatu. Malahan di hati pula dipusatkan keimanan dan keyakinan. Dan keyakinan tidak pula dapat diperkuatkan dan disuburkan serta dikembangkan dengan akal, kecuali hati itu sendiri lebih dahulu dibetulkan. Itu yang disebut dalam hadis, kata Nabi, la yastaqimu imanun abdi hatta yastaqimu qalbuh. Nabi kata tidak lurus iman seseorang itu hatta yastaqimu qalbuh, sehinggalah hati kita lurus dulu. Itu maksud hadis. Nabi kata tak lurus iman lagi kita, tak lurus hati kita. Itu yang kita nak perbetulkan iman kita dulu, akidah yang sebenar-benarnya kerana Allah, bukan akidah yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman yang lurus yang menggerakkan kepada amal yang baik adalah disebabkan oleh hati yang lurus yang tidak menyimpang dari garisan yang ditentukan agama, sementara hati yang tidak lurus tidaklah seperti yang tersebut itu dan tidaklah dapat ditunjuk dan diajar ataupun diberi pengajaran dan nasihat. Inilah yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ni siapa dia? Seorang ahli tasawuf, seorang ulama yang cukup hebat zuhudnya, masya-Allah, ya, yang cukup masyhur namanya. Jadi Ibrahim bin Adham ni mengatakan hati orang yang beriman adalah bersih seperti cerminnya, kerana syaitan tidak dapat memperdayakannya dengan sesuatu sebab ia lebih dahulu melihatnya. Tetapi ia telah sekali berdosa, Allah campakkan ke dalam batin, ke dalam hatinya satu tumpuk yang hitam. Kalau ia bertaubat, hilanglah warna kehitaman itu. Andai kata ia kembali berbuat dosa dan tidak bertaubat, timbullah semula tumpukan itu hingga sekalian bahagian hatinya menjadi hitam belaka. Waktu itu maka tidaklah berguna lagi nasihat yang diberikan kepadanya. Ini cerita tentang, ya, wasiat Ibrahim bin Adham, nasihat yang baik. Jangan kita kotorkan hati kita dengan setitik, sebab nanti dia akan jadi setumpuk-tumpuk, dia akan lagi hitam, akhirnya habis satu badan jadi rosak. Kerana sebab itulah disebut oleh Ibrahim bin Adham, kita dah buat sikit masalah dengan Tuhan, maknanya perkara-perkara yang Allah larang kita buat, cepat-cepat kita minta keampunan daripada Allah. Macam cerita si Samsing yang bertaubat tadi, ya, walaupun dia Samsing macam mana pun, nampak akhirnya mulut dia, lidah dia bila nak mati dapat menyebut kalimah la ilaha illallah. Siapa yang boleh tahan? Macam tadilah Amin kumpulan Al-Maunah, tak ada siapa pun boleh tahan kuasa Allah, yang Allah nak menerima satu keampunan daripada hambanya. Bulan Zulhijjah ni, antara kita banyakkan selawat, kemudian kita banyakkan bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah ni, kita nak buat ibadat korban ni 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 yang dikatakan fasalli li rabbika wanhar, sembahyanglah kamu kepada Allah dan juga buatlah ibadat korban. Korban tu pun buat tu bukan kerana lain, kerana Allah. Jadi kalau kita nak buat ibadat korban ni, kalau boleh sebelum sampai 10 Zulhijjah, kita dah bersih hati kita dah. Kita dah bersih hati kita daripada kekotoran, daripada dosa. Bila mana kita puasa pula dengan satu puasa sunat hari Arafah yang disebut man shoma yaumil Arafah yukaffiri sanah. Siapa yang berpuasa sunat hari Arafah 9 Zulhijjah, maka dosa diampunkan setahun qabla sanah ba'da sanah, setahun sebelum dan setahun selepas. Ini peluanglah tuan-tuan. Kita nak buat amalan ni, kita ambil hari-hari kebesaran, tak apalah, kita nak latih, kita nak rekrut diri kita supaya kita tak nak lemah dengan tipuan dunia. Jadi kita buat 9 Zulhijjah, pakat ramai-ramai buka puasa pula di surau. Oh, lagi seronok tuan-tuan. Makan pula bertalam. Oh, seronok kan. Lepas tu kira malam tu boleh lah takbir dah. Kan malam raya haji dah boleh takbir dah. Dan di antara Nabi kata la turiddu fihinna da'wah, doa yang tak ditolak oleh Allah bila fi yaumi, pada hari malam dia Lailatul Aidul Adha. Hari besoknya hari raya, malam tu malam hari raya haji. Habis daripada buka puasa Allahumma lakasumna wa bika amanna, semayang, kemudian doa. Lepas maghrib doa panjang sikit. Minta supaya di antaranya Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, kemudian keampunan dosa, ditetapkan iman. Dapat kita doa macam itulah, mudah-mudahan malam hari raya haji ni jangan lupa doa yang mustajab, doa yang tidak ditolak oleh Allah. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayat oleh Ibnu Asakir. Kita amallah insya-Allah, mudah-mudahan. Saya menasihatkan juga diri saya, sebab kita nak buat amalan pada tiap-tiap hari ni yang seperti mana yang Nabi buat, kita lemah.
Tapi kita ambil tadi hari-hari kebesaran. Mudah-mudahan kita punya amalan tadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan secara keseluruhannya pengorbanan kita dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala ni cukup besar. Ya, kenapa? Kemampuan kita menjadi seorang hamba. Jiwa kita jiwa hamba, hati kita hati hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya baru balik daripada Kedah. Program 3 hari di Kedah, Masjid Bukhari, Masjid Sultanah Bahiyah pun semua, dan sempatlah sahabat bawa pergi ke Muassasah Darul Ulum Pokok Sena, ziarah kubur Ustaz Azizan Razak Mekah, Menteri Besar Kedah, Tan Sri lah. Okay, kemudian apa yang saya nak cerita, dia orang bagi tahulah, sewaktu jenazah tu nak dibawa daripada Masjid Pokok Sena, dah habis sembahyang jenazah, nak bawa pergi tanam ke kubur. Kawasan perkuburan Muassasah Darul Ulum tu tak banyak kubur, ada 11 kubur je. Termasuklah yang berbahagia almarhum Ustaz Fadeno ataupun Datuk Fadeno. Sebelah kepala Ustaz Fadeno, di situlah apa dia Ustaz Azizan Abdul Razak ya dikuburkan. Jadi dia orang kata waktu keluar daripada masjid nak sampai ke Muassasah Darul Ulum tu lebih kurang sebatu, lebih kurang lah macam tu jugalah dia punya jarak dia. Awan dilihat memayungi, ya, bergerak daripada masjid sampailah Muassasah Darul Ulum. Itu depa yang cerita, depa nampak. Jadi terlintas baliklah, kita flashback balik macam mana Muhammad dengan apa dia Maisarah ya pergi berdagang barangan Khadijah waktu itu. Awan itu tanda irhas Muhammad nak ditabal menjadi rasul ataupun nabi. Tapi yang ni karamah yang Allah beri. Awan tu dia berjalan ikut apa dia kereta jenazah yang bawa jenazah Ustaz Azizan Razak. Yalah, mungkinlah dalam hidup dia yang katakan pengorbanan dengan Islam macam mana kan. Daripada awal dia belajar, kemudian dia bersyarah pula di UKM menjadi seorang pensyarah pengajian Islam, kemudian berjuang pula di dalam gerakan Islam berapa lama. Ya, walaupun ada yang musuhnya, ada kawan yang musuh pun tetap. Depa kata Tun Cik Dad berdiri sejam setengah dekat situ. Tak pernah mereka tengok Tun Dr. Mahathir boleh tercegat berdiri tu dekat makam, dekat kubur Ustaz Azizan Razak 1 jam setengah, tuan-tuan. Mereka harap-harap mudah-mudahan Tun Cik Dad ni balik ke pangkai jalan. Mereka kata macam tu lah kan. Mereka kata mudah-mudahan lah. Sebab 1 jam setengah dia betul-betul dia berdiri dekat tu, bukan duduk, berdiri tu 1 jam setengah. Tak pernah lagi lah dia punya PA, dia punya setiausaha, dia orang jumpa lah bodyguard. Oh, tak pernah kami tengok Tun Dr. Mahathir ni boleh berdiri sejam setengah bila orang meninggal. Tapi yang kali ni lain macam ni. Tak tahulah kan, kod panggilan dah dekat ke, Wallahualam lah kan. Ini nak cerita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu depa cerita betul, kemudian saya tengok kubur Ustaz Fadeno, Datuk Fadeno, Allah, pergi Bukit Kiara, tengok Tunnya, tengok Tan Sri, Datuk Serinya, Datuk Bukit Kiara tu orang kaya punya kubur. Oh, dia punya dia buat kubur tu macam lagu waris tu. Duit dan bertingkat-tingkat, kubur tu bertingkat-tingkat, tuan-tuan. Sampai paras dada pun ada kubur dekat Bukit Kiara. Kubur Datuk Fadeno betul-betul depa kelilingkan tu, bukan ada binaan, betul-betul dengan batu-batu sungai je depa letak tepi. Allah, ada satu pokok yang subur betul dekat kepala Ustaz Fadeno. Bahagian kepala dia punya pokok tu, Allah, rimbun daun dia dan subur pokok dia. Tanda yang baik lah tu. Mudah-mudahan nampak perjuangan yang katakan orang berjuang ni, tuan-tuan, lain. Kita tengok macam tu pun kita rasa semangat dah. Allahu Akbar. Kalau boleh ni macam ni lah kita nak. Sederhananya, tak payah gaduh macam di Bukit Kiara dengan landscape rumput Filipina, rumput Indonesia, rumput Thailand, semua ada, tuan-tuan. Kalau pergi ni rumput kapet, oi, nak pijak tu pun, nak pergi kubur tu, kalau boleh ni kami datuk ni macam pijak kapet jugalah. Dia pun buat macam tu. Tak, bukan itu yang Allah nak lihat. Allah nak lihat amalan, perjuangan, pengorbanan. Sejauh mana kamu berjuang kerana Allah, ataupun kamu berjuang kerana karung poket kamu, temuluk kamu yang kamu nak sumbat dan akan kamu agihkan pada anak cucu cicit kamu. Benda yang kamu dapat, sumber kamu dapat, jalan kamu dapat, kekayaan. Ingat Allah senang ke, tuan-tuan? Nak bagi mudah ke orang yang dapat kekayaan macam tu? Min ainat tasabah wa fima anfaqah an malihi, min ainak tasabah, daripada harta kamu. Nampak kata Rasulullah dalam hadis Tirmizi, Nabi kata akan disoal daripada mana kamu dapat dan ke mana kamu belanja. Bukan senang kita nak selesai dengan Tuhan.
Dengan hakim, dengan pendakwa, dengan kita boleh kautim, tak apa. Tapi dengan Allah kita tak boleh kautim, tuan-tuan. Khabir ni Allah pastinya pakar melihat. Tak ada apa yang boleh kita sorok. Faman ya'mal mithqala zarrah. Zarrah ni benda yang kecil, halus. Berat biji sawi pun Allah boleh timbang. Allah ada dia punya alat neraca dia, tak usah bimbang. Semua ni Allah akan tengok. Yang tu nak bagi tahu pada orang-orang yang buat penyelewengan. Dunia hampa selamat. Dunia hampa selamat. Hampa boleh orang suruh bayar tol, hampa boleh kenakan cukai, kemudian hampa tak bayar cukai, kemudian hampa suruh orang bayar tol, hampa tak kena tol, hampa naikkan minyak, hampa tak kena minyak sesin sekupang pun dapat lagi elon minyak ada, tuan-tuan. Ni nak cerita ni. Tapi ingat di akhirat besok, teruk, tuan-tuan. Malam ni nak share sikit lah, tuan-tuan, kan. Sebab cerita perjuangan dia kena macam tu. Tak boleh sebut perjuangan duk cakap lemah lembut macam Nabil dalam Raja Lawak. Tak boleh. Dia kena baru orang tengok baru punya perjuangan, pengorbanan dan juga mujahadah yang tinggi dengan cara yang macam tu. Mudah-mudahanlah kita istiqamah sebagaimana yang disebutkan tadi. Hati yang bersih, insya-Allah mudah-mudahan kekal kita dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar itu, kita akan sambung pada hadis yang ke-7 pada kuliah akan datang. Siapa yang nak minyak Rehanah Syifa ini jangan lupa, kau ada lagi yang nak ni, kan? Boleh dapatkan apa dia satu botol RM30 dan apa dia dua botol RM50. Baru ni daripada Sabah bagi tahu, Ustaz, alhamdulillah anak saya lembut dah hati dia, kemudian okey dah. Syukur sangat Ustaz. Saya nak jadi stokis di Sabah. Eloklah edar sikit, banyak-banyak sikit di Sabah tu supaya depa yang ada penyakit boleh dirawat dengan minyak Rehanah Syifa, dicalik dan disapu, dilumur. Ataupun yang paling baiknya kita mandikan, buka dia punya roll on tu, kemudian kita tuang sikit dalam baldi, jangan tuang semua, suku ataupun separuh, kita campur dengan air dalam baldi, baca Fatihah sekali, selawat 3 kali, kemudian niat apa yang kita nak. Anak-anak yang lambat dapat jodoh, yang tu insya-Allah mudah-mudahan yang lambat dapat jodoh insya-Allah. Kalau tak orang lain, saya ada insya-Allah, mudah-mudahan tu. Itu di antara. Dan sakit-sakit badan, lenguh badan dan sebagainya lah, gangguan daripada gangguan jin, saka. Kemudian begitu jugalah untuk anak-anak yang degil, kemudian anak yang keras hati, dimandikan elok insya-Allah dengan air dicampur dengan minyak Rehanah Syifa. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.